Selamat bertemu dalam tutorial lead sheet score bahagian 2. Pada 5 Januari yang lalu saya ada buat tentang bagaimana untuk tulis lagu dalam bentuk lead sheet. Pada kali ini saya menjawab pada satu soalan dulu. Soalan dia daripada Encik Azman Ahmad. Dia kata, Abang Rafi, terangkan maksud koda letter A, B, C dan cara-cara nak tulis pattern drum. Terima kasih bang. Macam mana nak tulis terangkan maksud koda letter A, B, C dan nak tulis pattern drum. Okey. Jom kita tengok sekejapnya. Halo, kita berjumpa di studio besar. Besar studio ni. Okey, di sini saya buat garisan. 2 garisan ni, staff kosong. Bagi membuat tutorial pendek tentang soalan daripada Encik Azman tadi. Macam mana nak buat maksud koda letter A, B, C dan juga pattern drum. Okey, kita mulakan dengan penerangan satu. Pensel pun saya beli. Ini kan pensel, pen saya beli yang besar. Okey. First kali dalam muzik, kalau kita tulis lead sheet, kita kena tahulah. Betul? Kita kena tahu. Okey. Tujuan dia pasal kita perlu letak tanda. Kalau basis, dia akan guna bass clef lah. Tetapi untuk lead sheet, selalunya banyaknya orang gunakan treble clef saja. Okey. Saya anggapkan treble clef ni anda dah tahu. Saya fokus kepada apa yang dimasukkan letter. Selalunya dalam lagu, dah tentu kita perlu ada treble clef begini. Saya anggapkan kita mulakan dengan treble clef. Dan first kali, kita kena letak flat dia dulu. Atau sharp, whatsoever. And then baru kita letak 4-4. Boleh jadi 2-4. Nanti saya akan menjawab kepada soalan. Ada satu soalan daripada siapa, nanti saya akan jawab. Kenapa 4-4 dan beza 4-4, 2-4. Macam mana kita nak tahu dia 4-4 dan 2-4. Okey. Letter bermaksud, kalau dalam bahasa Melayu tu, letter dalam bahasa orang putih. Tapi dalam bahasa Melayu tu, dia surat. Tapi dalam muzik, simple aja. Letter tu bermakna tempat. Di mana? Apa maksud letter itu? Adalah tempat yang perlu you tahu. Dalam kes macam ni, selalunya, katakan intro lah. Kita tulis sini intro. Katakan kita tulis sini ada lebih kurang 4 bar. 4 pun tak cantik. 4 bar. Tapi kalau dalam muzik, ini maknanya 4 bar rest. Tapi untuk dalam muzik, lead sheet yang mudah, kita letak je begini. Kita tak tahu apa jadilah. Kalau saya nak simplifikan supaya ini menunjukkan intro ada 4 bar. So, lepas itu kita mesti ada double line. Maaf, tulisan dia sengit-sengit sikit. Okey. Bila bermaksud letter A ni, ada bermaksud simple aja. It's a verse. Verse. V-E-R-S-E. Verse. Selesai. Verse. Verse tu rangkap lah. Rangkap satu. Seterusnya, kadang-kadang dalam 4 bar,
dalam 4 bar, selalunya akan habis satu rangkap. Ataupun 8 bar, akan habis satu rangkap. Bila masuk B, dia akan masuk rangkap kedua. Ini merujuk kepada rangkap kedua. Simple kan? Okey. Kadang-kadang dia ada juga 4 bar. Kadang-kadang ada 12 bar. Ya. Lepas tu dia ada letter C. Letter C selalunya mesti chorus. Simple. Chorus. C chorus. Dan kadang-kadang terserah pada arranger juga. Ada arranger yang suka pakai number. Ada yang arranger dia suka letak tukar color sekejap. Ada arranger dia suka letak nombor 1. Ada dia letak sini nombor 2. Ada dia letak nombor 3. Dan terserah nak letak nombor ke. Tetapi selalunya memang dia letak A, B, C dan seterusnya. Bergantung kepada berapa panjang lagu itulah. Sekali lagi, apa maksud letter A, letter B, letter C? Okey. Maybe ada letter C, ada 4 bar juga. Maybe 8 bar, 16 bar ke. Lepas tu letter D. Selepas solo, lepas pada chorus, selalunya memang ada masuk solo. Itu memang ciri-ciri muzik di Malaysia. So, ini solo. Tak kira lah solo tu solo saxophone, solo gitar, solo keyboard ke apa ke, selalunya solo. Katakan kita habis di sini lepas solo. Okey. Nah, bagi menjawab apa itu coda, kita sebelum jawab coda, kita kena buat sign dulu. Sign tu begini. Boleh nampak ke sign? Dia macam S. Boleh jadi sign, maknanya menunjuk kepada ke mana. So maybe dekat lepas pada solo, dia masuk balik kepada verse. Betul? Daripada sini, dia buat begini. Ni coda. Ini kita panggil dia top coda. So kita padam ni dulu. Coda. Ini kita panggil dia top coda. Top coda. Dan kat sini kita pergi ke bawah, dia ada bottom coda. Bottom coda ni macam-macam. Kadang-kadang you buat macam ni, bulat. Ada yang macam ni. Ada yang macam ni pula. Ada titik. Ada yang begini. Coda. Ini dia letak color pula. Ada yang letak macam ni. Begini. Begini. Tetapi selalunya selalu letak segitiga lah. Siapa main night club tahulah ni. Memang tapi ini bukan lambang Illuminati. Ini nak beritahu is a coda. So coda ada yang tadi 4 segi kan. Ini pun 4 segi. So katakan kita pilih inilah. So kita pilih ini. Ini coda. Ini lambang-lambang coda lah. Ya. Ini whiteboard pun dah lama. Bila whiteboard dah lama, you nak padam dia, punyalah seksa. Tak apalah. Janji kita dapat tulis kan. Okey. So sekali lagi,
Selepas pada sign, bila habis pada solo gitar atau solo keyboard, bila habis pada solo gitar, solo keyboard, solo apa pun, dia mesti pergi kepada top sign. Ini kita panggil bottom sign, ya, bottom sign. Bottom sign, B-O-T-T-O-M S-I-G-N. Ini top sign. Yang ini top coda, yang ini bottom coda. B-O-T-T-O-M coda. Okey, selepas pada bottom sign, dia pergi kepada top sign. Lepas top sign, dia akan jumpa top coda, two coda. Maknanya, selepas pada solo, pergi ke sini, and then bila jumpa coda ni, terus pergi ke bottom coda. Faham ya? Boleh? Ada soalan? Macam kelas. Okey. Kalau di sini, bila bottom coda, samalah juga. Boleh jadi dia ada 4 bar, ada 8 bar, ada 16 bar. Bergantung pada lagu tu lah. Ya? Yeah? And then seterusnya habis. Finish lah. Alright? Saya harap jelas untuk penerangan ini. Apa yang dikatakan letter. Letter A, letter B, C, D. Sampailah. Pernah tu ketika, pernah jumpa agak sampai M, N, O, P. Letter P. Itu maknanya dalam medley banyak lah. So, okay. And then, apa maksud sign? Iaitu, kita ulang balik ke atas. Mapping dia macam tu. Nanti boleh refer pada lagu yang lagu Mega tadi. Yang pada tutorial yang pertama. Untuk soalan kedua, macam mana nak buat drum part? Okay, sebelum kita buat drum part, dalam handwriting ni, dia beza sikit daripada software. Software Finale yang saya cakap tadi, Sibelius. Dalam handwriting, untuk drum, selalunya dia akan buat bass clef. Macam ni. Okay? Bass clef. Tapi dalam software, dia buat begini kan? Ini dalam software. Tapi ini di dalam handwriting. Okey, kita fokus sini. First kali kita kena tahu kick. K-I-C-K. Okey? Kick. Ini tanda dia. Simple aja. Sorry. Kena letak 4-4. Okey? Ini kick. Dua, 3, 4. Habis. So macam mana bunyi kick? Dup, 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 dup. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4. Dup, 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 dup. Yang kedua, kita kena tahu snare. S-N-A-R-E, snare. Snare kat mana? Kita ambil color lain Kita ambil color hijau. Snare dekat sini. Okey, jadi campur dengan bass atau kick, campur dengan kick drum, campur dengan snare, bunyi dia dup tak, dup tak. Tapi ini terus bunyi dup, 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 dup. Okey. Supaya tak mess, kita bagi dia begini. Nanti bencana hidup kalau nak bunyi. Dah lah, kita kena main seorang. Rehat. Rehat. Nampak Dup, tak, dup, tak. Jalan teruslah. Kalau ada tanda macam ni, ulanglah sampailah terus sampai besok pagi ke. Tapi kita fokus satu bar je dulu Okey. Selepas snare, kita kena tahu hi-hat. Betul? Hi,
Nampak tu? Hi-hat. Okey. Kalau hi-hat ni bunyi dia, kalau dengan mulut lah. Bukan cik-cik kebum. Cik. Okey, saya ambil pen merah ya. Okey. Tapi kena tahu kedudukan dia untuk note hi-hat. Kalau dalam software, dia duduk dekat area ni. Ya, dia duduk dekat area ni. Tapi dalam lead sheet, dia boleh duduk dekat atas sini pun boleh, atas sini pun boleh. Tak ada masalah. Ya. So kalau kita tulis yang comel-comel sikit, kita boleh letak atas ni pun tak apa. Mesti macam ni. Dia mesti tanda X. Okey. Jadi kalau bunyi hi-hat, cik. Kalau bunyi bass drum, 3 4 duk rest. Kalau bunyi snare, campur dengan kick, 3 1 2 3 4 duk tak sampai ke Taiwan. So bila campur dengan ini, ni susah sebab kena main seorang. Sebab ini kena bunyi serentak ni. Snare dengan hi-hat kena bunyi serentak. Bunyi dia macam ni. 1 2 3 4 dik tak cik tak. So kalau you main macam ni terus dekat dalam drum, you main drum, bunyi dia kering lah kan. So kita kena letak lagi satu note dia kat sini. Jadi 1 2 3 4 cik tak cik tak cik tak cik tak. Dapat? Ada soalan? Memang tak ada soalan lah, cakap seorang-seorang. Okey? Dapat Pendek sikit Sebab saya nak bezakan, selalunya kalau you jumpa macam ni pula, untuk hi-hat, you akan dapat macam ni kadang-kadang. Ini maknanya open hi-hat. Open hi-hat. Boleh dengar ke? Cik tu. Tapi kalau semuanya macam ni, kan? Ini you kena main rock lah. You kena buka open hi-hat sikit. Mengah main drum. Tak main drum lagi tapi dah mengah. Tapi ni dia. Ya? Berbeza dengan ni tadi ya. Ini ni open hi-hat. Ini close hi-hat. Short form aja. Open hi-hat, close hi-hat. Macam mana cymbal pula? Crash. Selalunya kalau crash, katakan kita pergi ke bar yang sebelah. Katakan bar sebelah, dia letak macam ni. Okay. And then kita letak ini. Kick. Sorry. Kita letak ini. Ini maksudnya dah tentu bukan hi-hat ni. Ini dah tentu cymbal. C Y M B. Cymbal.
1, 2, 3. Bar ni saja 1, 2, 3, 4. Dish. 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 2 beat, 2 beat. Okay? Ini dia. Alright? Saya harap jelas untuk memahami apa itu drum chart. Kita masuk feel. Nak masuk feel ke? Masuk feel lah Kalau masuk feel nanti saya tengok sini. Masuk sini Okey. Kita masuk feel. Okey. 1, 2, 3, 4. Jadi ini selalunya ini adalah first tom. Selalulah ini first tom. Ataupun saya tulis sebegini, nanti you tengok macam mana you boleh faham punya. Okey. Berat ni. 1, 2, 3, 4. Untuk drum chart, ini maksudnya is a feel. Maknanya you tahu kalau note yang tinggi, ini confirm first tom lah. Ini first tom. Ini maybe second tom. Yang ini maybe floor tom. So maybe yang ini you gabunglah, maybe dia juga floor tom. Terserah macam mana. Tapi note dia bermula dengan atas. Dia tak boleh bermula dengan note bawah sini pergi ke atas sini. Susah nanti drummer nak feel. Susah. Okay? So macam mana nak bunyi dia? Bunyi dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Tak, tung, tak. Tung. So you kena faham rhythm lah. Ta. Ta. Dish. Wah, buat macam ni lah senang. Dia gini. Ta. Dish. Ta tu dish. Ta tu dish. Du. Ta du. Ta. First tom, second tom, floor tom. Terserahlah, zaman sekarang kan dia punya tom-tom berbeza. Ada yang sekarang main satu tom je. Satu tom, floor tom. Apa saja you nak buat, you nak main floor tom saja pun boleh. Maybe you nak gantikan snare. Asalkan this rhythm wujud. Okay? 1, 2. Sorry 1, 2, 3, 4. Kena tulis lawa-lawa sikit ni. Ini pun yang lawa yang boleh saya buat. Tulisan saya memang tak cantik pun. Okey, dapat? Kita kena tahu kick. Kick mana? Kick sini. Kita tahu snare. Snare mana? Snare sini. Hi-hat mana? Hi-hat sini. Ini lambang apa? Lambang begini. Ada X macam ni. Ini open hi-hat. Okey. Kalau ini close hi-hat. Okey. Yang ni cymbal. So, memang ada perbezaan kalau dalam software. Software memang ada beza. Sangat jarang kalau kita jumpa handwriting sekarang. Tapi inilah dia. Ya. Okey, cukup dulu. Basically